Timbalan Premier Sarawak, merangkap Menteri Kewangan dan Ekonomi Baru 2 dan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelaburan Sarawak. Yang berhormat Datuk Hajah Hanifah Hajah Taib, Timbalan Menteri Ekonomi. Yang berbahagia Datuk Nazmi bin Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah bin Haji Zaidil, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak bagi Perancangan Ekonomi dan Pembangunan. Yang berbahagia Datuk Lester Matthew, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Sarawak. Yang berbahagia Datuk Zulhadi Ahmad, Pengarah Bahagian Keselamatan dan Ketenteraman Awam Kementerian Ekonomi. Ketua-ketua jabatan peringkat negeri dan persekutuan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya bersyukur ke Hadrat Ilahi kerana hari ini kita satu hari di Sarawak. Pagi tadi ada satu sesi libat urus dengan Yang Berhormat Premier dan kepimpinan tertinggi Kerajaan Negeri Sarawak berkenaan dengan rang undang-undang CCUS dan pembangunan sektor baru CCUS. Dan petangnya pula Datuk Seri, kita ada dua sesi. Sesi yang pertama ini melibatkan sebahagian besarnya ialah kepimpinan penjawat awam. Dan selepas ini ada satu lagi sesi terbuka dengan orang ramai. Dan ini adalah sebahagian daripada siri sesi libat urus untuk kita merangkum seberapa banyak maklum balas daripada segala lapisan pemegang taruh dalam negara dalam usaha kita menyediakan rancangan Malaysia ke-13 yang betul-betul kita rasa akan dapat memberi kesan besar kepada rakyat. Rancangan Malaysia ke-13 ini berbeza dan penting. Semasa pelancaran persidangan kick-off, saya ingat dalam 2 bulan yang lepas, hasrat kami di Kementerian Ekonomi yang bertanggungjawab membangunkan pelan ini untuk tempoh 5 tahun 2026 ke 2030. Pertama, kita nak kembali kepada basics. Memang betul negara semakin lama semakin menjadi kompleks. Ekonomi pun menjadi semakin rumit. Dan bila negara semakin maju, maka merancang sesuatu itu dia menjadi semakin besar. Sebab itu kalau tengok kertas-kertas perancangan kerajaan tebal ni, saya pun tak tahu siapa yang baca semua tebal ni kan. Sedangkan amalan kita yang telah dibuktikan berjaya dengan baik melalui pendekatan perancangan setiap 5 tahun ini, bermula dengan perkara yang asas dulu, rancangan Malaysia yang pertama dahulu. Dia lebih ringkas, lebih mudah difahami, sebab itu dia berjaya dilaksanakan dengan sederak oleh seberapa banyak pemegang taruh, kerana dari segi sasarannya, visinya, dia lebih mudah digarap oleh rakyat. Jadi sebab itu kita sedia maklum, ni dah nak masuk rancangan Malaysia yang ke-13 ini. Cabaran kita ialah bukan saja memastikan dokumen itu akan betul-betul dapat menggerakkan negara ke peringkat yang baru, tapi kita nak pastikan bahawa it is as relatable as everyone, any section in society. Dan kita juga ada persimpangan yang sangat penting. Ini tahun 2024 dan masuk 2025. Kerana dalam jangka rancangan Malaysia ke-13 ini, Malaysia dijangka akan menjadi negara maju. Malaysia dijangka akan menjadi negara berpendapatan tinggi kalau ekonomi negara tumbuh antara 40.5% ke atas, 5% ke atas. Kalau ringgit prestasi sekarang dan makin mengukuh, and by default, if our currency strength, if our growth is kept at the current rate,
by default the currency will strengthen in the next 1 or 2 years, dan kita dijangka akan mencapai tahap negara berpendapatan tinggi seawal 2027 ataupun 2028. Jadi perancangan Malaysia ke-13 ini menjadi penting kerana dia bukan saja satu perancangan biasa yang selalunya kalau RMK 13 ini Datuk Seri kita tumpu pasal jalan, pembangunan fizikal dan sebagainya, tetapi RMK 13 mestilah juga menyediakan anjakan dalam masyarakat supaya bukan saja kita menjadi sebuah negara maju, tetapi kelakuan kita, tabiat kita, sophistication kita juga berkelakuan sebagai sebuah masyarakat yang maju. Kerana kalau tidak, kita cross the line sekali, kemudian kita tak boleh sustain, dia turun balik. Once we cross the line dan dianggap sebagai negara maju, diiktiraf dari segi ekonominya sebuah negara berpendapatan tinggi, maka kita dengan cepat mestilah menyediakan asas supaya masyarakat kita bertukar sepenuhnya menjadi sebuah masyarakat yang akan berjaya sustain keadaan itu. Dia dengar sangat mencabar, bukan benda yang mudah. Tapi I think we can take comfort that despite all the challenges and if anything in spite of all this, kita sebenarnya telah berjaya mengubah negara kita dalam peringkat-peringkat yang berbeza sebelum ini. Kalau kita lihat ke semua rancangan Malaysia yang ada 12 itu, daripada yang pertama sehingga sekarang yang ke-12, ada 2 kali yang kita melakukan pivot yang cukup penting dari segi ekonomi. Pertama, selepas kita merdeka, ada kesedaran bahawa untuk kita bawa kesejahteraan kepada rakyat, kita tak boleh bergantung semata-mata kepada asas ekonomi pertanian yang tidak dirancang tanpa skala. Maka pivot pertama dalam rancangan Malaysia yang paling awal 70-an dahulu ialah meletakkan semua asas yang membolehkan kita menjadi sebuah ekonomi yang berpengaruh dalam bidang komoditi. Sebab itu dalam tempoh satu generasi kita boleh jadi pengeluar komoditi-komoditi besar, termasuklah terutamanya kelapa sawit. Dan walaupun negara kita sebenarnya kecil kalau nak bandingkan dengan Indonesia pada ketika itu, tapi kita berjaya dengan cepat menjadi negara pengeluar kelapa sawit terbesar di dunia. Pivot itu berlaku dengan baik. Kemudian berlaku pula pivot yang kedua, iaitu daripada sebuah negara yang berasaskan komoditi semata-mata, negara kita berubah menjadi sebuah negara yang ada asas industri dengan dukungan industri pembuatan yang baik. Sebab itu kita mula tengok di akhir 70-an, 80-an, kita ada banyak pelaburan-pelaburan luar negara yang datang, yang buka kilang, sehinggalah meletakkan Malaysia sebagai pengeksport utama dalam beberapa bidang tertentu. Pada satu ketika dahulu, Malaysia adalah pengeksport penghawa dingin nombor 1 di dunia. Kemudian sekarang kalau kita lihat semiconductor, Malaysia sebenarnya menguasai 13% pasaran dunia. 13% daripada semiconductor dan chips yang ada di dunia ini pernah melalui di Malaysia. Sama ada dia dipasang di sini ataupun sama ada dia diuji di sini. Tapi kita juga sedia maklum bahawa kita ada cabaran yang lebih besar berbanding dengan 2 pivot pertama dalam suasana yang kita nak melompat ke pivot ketiga. Pivot ketiga ni tak berlaku lagi. Sebelum ini kita pernah dirujuk sebagai sebuah negara yang terperangkap dengan ekonomi pertengahan, middle income. Kaya pun tidak,
miskin pun tidak. Dan kalau kita terus lama terperangkap, maka kita akan ada masalah besar, kerana kelebihan-kelebihan yang pernah ada di negara ini, terutamanya yang bersabit dengan kos. Dulu kalau nak banding dengan negara-negara lain yang boleh mengeluarkan barang-barang ini dari sektor pembuatan, Malaysia dikira murah, gajinya murah, kosnya murah. Sekarang tak lah. Kalau saya jadi pelabur, kalau saya setakat hanya untuk membina sebuah kilang yang besar untuk ada skala supaya unit cost tu rendah, saya akan pergi sama ada ke Filipina ataupun Vietnam, kerana kos mereka lebih murah. Jadi bila kita terperangkap sekarang ini, pivot ketiga kita ini, lonjakannya sebenarnya jauh lebih susah daripada dua yang kita pernah buat sebelum ini. Sebahagiannya kerana kalau dua pivot sebelum ini kita menggunakan aset-aset yang kita sedia ada. Kalau yang pertama kita gunakan aset dari segi tanah kita, cuaca kita negara yang bernasib baik kerana kita tak ada 4 musim. Kita boleh tanam sepanjang tahun. Kita di luar daripada kawasan bencana. Cuaca kita sebelum ini adalah cuaca yang predictable, jadi mudah untuk merancang. Jadi sebab itu kita boleh buat pivot menjadi pengeluar komoditi yang besar. Sama juga bila kita buat pivot yang kedua, kita masih menggunakan sebenarnya sumber asli. Kita boleh menyediakan infrastruktur tenaga yang murah, kerana kita ada gas yang murah. Kemudian infrastruktur kita pun baik, dan sehingga sekarang kerajaan masih lagi menyediakan subsidi yang besar untuk memastikan kos tenaga contohnya di negara ini lebih murah berbandingan negara-negara lain. Kita juga pada ketika itu oleh kerana tuntutan sara hidup, sosioekonomi rakyat masih lagi rendah, maka gajinya rendah. Masih lagi kita bergantung ataupun menggunakan kelebihan-kelebihan yang sebahagian besarnya adalah sumber semula jadi kita. Pivot ketiga ini sangat sukar berbanding dengan yang dua pertama tadi, kerana dia tidak boleh menggunakan sumber semula jadi dah. Satu, kalau kita nak guna sumber semula jadi pun, kalau setakat kita nak jadi negara pengeluar komoditi, negara lain lagi besar. Kelapa sawit orang lain lagi besar. Minyak dan gas, negara Teluk lagi besar. Elektrik, kalau nak kira, ambil Australia, satu benua tu dia boleh pasang solar. Dan sebab itu sekarang Australia nak jual solar dia ke satu dunia, daripada Australia sampai ke Singapura pun dia nak jual. Jadi kita tidak lagi, kalaupun kita ada sumber, dia tidak boleh membantu kita buat pivot ketiga. Tapi yang paling sukar untuk pivot ketiga ini ialah kerana satu-satunya sumber modal yang kita ada mestilah otak orang kita. Dan nak membangunkan aset manusia ini ke peringkat yang lebih atas itu adalah jauh lebih susah, kerana dia melibatkan pelbagai peringkat, dari segi memastikan anak-anak yang lahir itu dibesarkan dalam suasana yang baik, dapat pemakanan yang baik supaya tidak bantut. Contohnya Malaysia adalah antara negara yang paling bantut sekali di rantau ini, dan dari segi kebantutan paling tinggi di Putrajaya. Putrajaya is the highest kebantutan di seluruh Malaysia. Of course we can go into the detail lah, dok, cerita kenapa budak-budak Putrajaya bantut semua ni kan. There's a long discussion about it. Tapi contohnya, if we were to develop our human capital that is fit to power our third pivot to become an economy that is based on creativity, on intelligence, on creating instead of assembling, our only asset is the people, and bringing the best and the potential of the people
is a lot more complicated than, for example, bringing crude oil from an offshore field, kan. Sistem pendidikannya, saya mewakili negara ke Rusia. Selain cerita BRICS itu satu hal lah, BRICS kan, tapi yang saya paling terkesan bukan BRICS ataupun berjumpa Vladimir Putin. Saya paling terkesan bila saya melawat pusat-pusat inovasi mereka. Saya bagi contoh, di Rusia, kanak-kanak dan murid-murid seawal 6 tahun telah mula membuat animasi digital. Dan mereka membangunkan cara dan modul dan silibus yang cukup baik supaya kanak-kanak seawal 6 tahun dia dah menghasilkan satu filem pendek, kandungan pendek digital. Dan cara dibuat tu sebenarnya boleh saja dibuat di mana-mana. Kanak-kanak itu akan melukis, kemudian dia akan gunting, kalau kartun tu atau watak tu watak, kemudian dia ambil frame by digital camera, and then they lace it in the software. Dan walaupun kartun tu tak cantik lah, kartun budak 6 tahun melukis kan, but the whole understanding of the science behind it is there. Daripada umur 6 tahun, the science of yang menghasilkan the basis for the most creative contents in the world, seawal 6 tahun dia dah belajar. Sama juga contohnya, kita dalam satu dewan ni kan, berapa orang yang pernah menggunakan 3D printer? Atau berapa orang yang pernah tengok 3D printer? 1, 2, 3. Pernah tengok atau pernah pakai? Pernah pakai. 1, 2, 3. Pernah tengok? 4. Datuk dah tengok. Di Rusia, kanak-kanak seawal 10 tahun telah mereka produk mereka sendiri dengan menggunakan 3D printer. I take pride, yalah, in my training, saya pernah ada dalam oil and gas, engineering, pharmaceutical, dalam digital and tech. Saya pun tak pernah pakai lagi 3D printer sampai hari ini. And 3D printer is the basis of creating something, because the technology now allows you to see something. Dulu kita nak kena buat AutoCAD lah, itulah gini-gini. Sekarang dengan 3D printer, you just have an idea, I want to do this, you design it, masukkan di dalam software itu, tekan button, the 3D printer will create. There you have it. Pada umur 10 tahun. Dan pada umur 10 tahun mereka belajar mencipta. Of course dia mula dengan benda-benda yang mudah lah, keychain untuk ayah dia lah, specific keychain yang dia buat. But of course, if you think about it, pelajar-pelajar kita di universiti, habis universiti most probably tak pernah lihat 3D printer. Belajarlah maths tinggi macam mana pun, but when it comes to translating that complicated science into something that can be useful and marketable and grown into products, most probably saya ingat majority, if not 99.99% of our students tak pernah guna atau tengok 3D printer kan. Jadi ini adalah benda-benda yang selain daripada perbincangan biasa kita Datuk pasal perancangan ekonomi, we talk about subsidi nak tarik banyak mana, subsidi nak bagi banyak mana, jalan mana, terowong mana. RMK 13 sebenarnya jauh lebih mencabar, because we have to spend and plan for investments into the soft asset. We have the hard assets, but how do you invest into the soft assets so that we can create and multiply value in the future? Jadi saya serba faham dengan my team di Kementerian Ekonomi, termasuk juga yang berhormat Haji Hanifah daripada Sarawak. And this is once in a generational opportunity that we can design something that we hope will move the needle for the country. We are fully aware of the task ahead. Sebab itu kita juga faham
bahawa it's no longer enough to think among ourselves. Kalau sebelum ini banyak perancangan-perancangan negara, sebab proses dia ni panjang, nak habiskan berbincang dengan kementerian saja, kementerian ada 32, itu belum campur lagi nak berbincang dengan kerajaan negeri, itu belum lagi campur nak berbincang dengan universiti-universiti. So selalunya proses untuk merancang sesuatu seperti RMK13 ini, cabarannya dengan masa kita yang cukup pendek dan masalah yang banyak ni, usually we tend to focus on masalah di depan kita, dan itulah yang kita mahu perbaiki melalui SLU yang ada ini, because we know we will have blind spots. Kita juga sedia maklum bahawa saya ingat semua rakyat Malaysia ini mahukan yang terbaik. Semua rakyat Malaysia mahukan sistem yang bertaraf dunia, kemudahan bertaraf dunia, pendidikan bertaraf dunia, but we may have differences about how to go about it. Terutamanya kerana for something as big as this, there are bound to be blind spots and unintended consequences. Jadi bila kita rancang, we have to look at the majority, and then sometimes we make trade-offs, and trade-offs inilah yang menghasilkan unintended consequences, yang itulah yang kita harapkan dapat kita pelajari by talking and listening directly to the stakeholders. Sebab itu kita juga pisahkan kepada 2 hari ini, satu pada petang ini ialah dengan pembuat dasar, penjawat awam, the leadership, the expertise, dan selepas ini terbuka kepada orang ramai. I don't pretend that is going to give a perfect document. No planning is perfect. In fact, kalau tengok kepada bagaimana dunia telah berubah dalam tempoh 10-15 tahun yang lepas, Datuk, the big change daripada the physical development zaman-zaman kita muda dahulu ialah dulu we do the plan as thick as possible and we try to imagine everything to make sure the plan is perfect. So we spend so long in doing the plan, then we go and implement. By the time you go and implement it, certain things have changed. Jadi akhirnya plan itu, walaupun niat kita baik, ada saja cacat celah. For the last 15 years, as the world changed from physical design, physical engineering, everything physical, into more software driven, more virtual driven, and it's all coding, the world has also changed in terms of the way we plan and look at everything. There's no more perfect planning daripada awal. Is always about agility, iterations. You have a good idea, you think that it covers 80% of what needs to be done, you go and do it first. And as you do it, and then you realize actually ada benda yang tak betul, then you have to go and fix that one. So dia lebih agile, dia lebih responsif. Kita tahu daripada awal it's not perfect, tapi dia lebih letih. Sebab kalau dulu bila di sequential seperti itu, we finish with the planning part, habislah kerja planning, dan kita tumpu, and then lepas 7-8 tahun baru kita realize actually kita tertinggal sesuatu. But the job is not as repetitive as constantly looking at the plan, fixing it, and then rolling out and doing it. Jadi the world has changed into that sekarang, dan pandangan saya ialah perancangan makro sosioekonomi negara pun has to adapt and try to be as agile as possible. Jadi I don't pretend it's going to be perfect. Whatever you do, my rule of thumb, Datuk, ialah setiap benda kita nak buat ni ada competing interest and stakeholders. Yang ini nak macam ni, yang itu nak macam ni. Kalau your decision or your policy satu pihak suka, satu pihak tak suka, then that means that perhaps this is not the best solution because it's one-sided. The best solution selalunya ialah bila semua orang tak suka, because it means that no one actually went back getting all the wish list or what they want, and that means that most probably is a fair balance between the trade-offs and what has to be done, and everyone more or less gets enough
for them to start when they go back. Jadi that's the spirit, dan saya tak perlu ulas tentang pembangunan Sarawak, because I think you are doing well on your own. You are the beacon that other states are looking. You have your plan, and there's a clarity to what needs to be done. And I hope the planning at the federal dengan the vision at the state will align, and then will complement each other. What is good for Sarawak is good for the country, and what is good for the country is good for Sarawak. At least that's my attitude in looking at this, you know. Then if we go through this process with open heart, and we are all focused on the productive part of our job, inshallah, I hope 2026 and by the end of 2030, we will see certain things change enough that provides the foundation for us and for the people after us to build upon after that. Then I think we are on the right track. Selepas itu, then as a society will mature, and society will always decide what is best, tetapi we are already on the right highway with the right direction. That is the objective of RMK 13. And once again, saya mengalu-alukan semua pandangan. Ada sometimes pandangan kita itu tak sehaluan, you know. Ada yang kita bersetuju, ada yang kita tak bersetuju. Again, the whole objective and value of doing something like this ialah untuk kita memastikan, while we may not be able to be on the same page 100%, it's impossible to be. Contohnya kalau mana-mana negeri saya minta, dia akan minta 20 lebuh raya baru. Is impossible for Kementerian Ekonomi untuk bersetuju dengan semua, because we have to balance it. So there will be some differences, but the value is that we will be able to see each other's perspectives and where we come from, and then hopefully adjust everything accordingly, so that if we cannot do it this year or next year, at least we remember this is very important for Sarawak, and this is aligned, and they need this for their plan to be able to achieve their objectives. And jadi I think that's the spirit. Once again, terima kasih banyak-banyak, dan I welcome all questions dan juga pandangan selepas ini. Saya ucapkan terima kasih kepada keseluruhan kerajaan negeri Sarawak yang menjadi host kita pada hari ini, and saya berdoa supaya our work today diberkati dan give us the energy to run through this marathon, because it's not going to be easy. And I think if we know it's not going to be easy, it's going to be a difficult climb, and so long as we know that it's not the be and end of everything, inshallah I think the plan can go on, and successive people after us will be able to do it better than us. Jadi with that spirit, sekali lagi terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.